Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai beberapa persoalan yang dikaitkan dengan evaluasi. Beberapa persoalan sering timbul berhubung dengan aktiviti evaluasi ke atas sesuatu program, produk, prosedur atau objektif. Persoalan pertama ialah mengapa perlu evaluasi. Kedua, bila evaluasi itu sesuai dimulakan. Ketiga, siapa orang yang akan mengendalikan evaluasi. Keempat, perkara yang apa akan ditumpukan dalam evaluasi. Kelima, apakah kaedah yang dipakai untuk mengumpul maklumat atau data. Dan keenam, apakah tindakan susulan selepas berakhirnya evaluasi itu. Jadi keseluruhan evaluasi ini bertujuan untuk membincangkan secara terperinci perkara-perkara yang menjadi persoalan ini supaya kita semua dapat memahami dan kemudian mempraktikkan aktiviti evaluasi ini dengan sempurna, teratur dan memenuhi syarat dalam ilmu evaluasi. Aspek-aspek yang saya just sebut tadi, ada 6 aspek tadi tu, mustahak diambil perhatian untuk menjamin keberkesanan evaluasi tersebut. Jadi aspek yang pertama ialah mengapa perlu melakukan evaluasi. Dia ni selalunya berpunca daripada keinginan seseorang atau satu kumpulan yang mahu tahu. Mungkin seorang ketua eksekutif atau sebuah komiti tangguhkuasa ingin tahu mengenai latar belakang, perjalanan, pelaksanaan dan pencapaian sesuatu program, produk, prosedur atau objektif. Sebagai contoh, seorang ketua eksekutif sebuah institusi pendidikan tinggi swasta IPTS ingin tahu mengenai program X yang telah dianjurkan oleh organisasinya, latar belakang program, strategi melaksanakan program, kekuatan dan kelemahannya, kos pelaksanaannya dan pencapaiannya. Ini hanyalah di antara aspek-aspek program X sebagai contoh perbincangan, dan mungkin ada banyak lagi aspek-aspek lain yang berkaitan. Keinginan ketua eksekutif ini untuk tahu untuk ambil cakna mengenai program X yang menjadi pemangkin pada satu aktiviti evaluasi yang sistematik. Begitu jugalah keadaannya jika seseorang itu ingin tahu mengenai produk, prosedur dan objektif. Semuanya memerlukan aktiviti evaluasi yang sistematik untuk memperolehi maklumat yang tepat dan sahih. Kesimpulannya, naluri ingin tahu yang terbit dari fikiran seseorang individu, sesebuah komiti atau jawatankuasa atau sebuah organisasi menjadi penggerak utama atau menjadi pemangkin pada aktiviti evaluasi. Aktiviti evaluasi suatu perkara tidak mungkin berlaku secara automatik, melainkan ada faktor yang menyebabkan evaluasi itu dikendalikan. Jadi kita pergi ke aspek yang kedua, iaitu bila evaluasi harus dilakukan. Seseorang ketua, jawatankuasa atau organisasi mustahak tahu dengan jelas tujuan evaluasi yang hendak dilakukan itu. Jika tujuan evaluasi itu khusus untuk mengenal pasti perkara yang dievaluasi, yang dinilai, mengetahui kekuatan dan kelemahannya dengan niat untuk memantapkannya jika sudah baik, dan jika ada kelemahannya untuk diperbetulkan, dipinda atau diubah suai semasa perkara itu sedang berjalan, maka jelaslah evaluasi jenis itu ialah penilaian formatif. Penilaian jenis formatif ni kita lakukan semasa suatu perkara yang dievaluasi itu sedang berjalan, yang bertujuan untuk menambah baik perjalanannya bagi mencapai hasil yang dicita-citakan. Sebaliknya, jika evaluasi itu bertujuan untuk melihat maklumat semata-mata dan untuk memberikan grade, maka evaluasi itu adalah jenis sumatif. Penilaian jenis sumatif dilakukan di akhir perjalanan sesuatu program, produk, prosedur atau objektif. Jadi kita harus tegas di sini bahawasanya penilaian sumatif dilakukan setelah perkara yang dinilai itu selesai, yang bertujuan untuk memberikan markah atau nilai grade semata-mata. Dari penerangan ini dapatlah kita faham bahawa bilakah sesuatu evaluasi itu dilakukan bergantung pada tujuannya. Jika evaluasi itu bertujuan untuk memperbaiki dan menambah baik perkara yang dievaluasi, maka evaluasi hendaklah dilakukan semasa perkara yang
dinilai itu atau dievaluasi itu sedang dalam pelaksanaan. Benda ni adalah penilaian formatif. Sebaliknya, jika evaluasi bertujuan untuk memberikan grade semata-mata, penilaian yang dilakukan setelah perkara yang dinilai selesai dilaksanakan, iaitu di akhir perjalanan, perkara yang dinilai itu adalah dari jenis sumatif. Seterusnya adalah siapa yang harus melakukan evaluasi. Sesuatu aktiviti evaluasi boleh dilakukan oleh sama ada orang-orang yang terlibat dalam perkara yang dievaluasi atau oleh orang-orang luar yang tidak terlibat dengan perkara yang dinilai ataupun dievaluasi. Jika evaluasi dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dengan perkara yang dinilai, ia disebut evaluasi dalaman ataupun internal evaluation. Jika penilaian itu ataupun evaluasi itu dilakukan oleh orang luar yang tidak terlibat dengan perkara yang dievaluasi atau dinilai, ia dikenali sebagai evaluasi luaran ataupun dalam bahasa Inggerisnya external evaluation. Pada kebiasaannya, penilaian formatif dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam perkara yang dinilai. Ini adalah kerana penilaian formatif bertujuan untuk mengenal pasti sebarang kekurangan atau kelemahan pada perkara yang dievaluasi. Kemudian dicari kaedah ataupun cara untuk atasi kekurangan dan kelemahan dengan tujuan utama untuk tambah baik perkara yang dievaluasi atau dinilai itu. Atas dasar ini, maka logiklah evaluasi itu dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perkara yang dinilai itu. Ini adalah kerana personalia atau orang-orang yang terlibat lebih memahami ataupun lebih mengertilah akan perkara yang dievaluasi, mudah mengenal kelemahan dan mudah pula mencari strategi untuk mengatasi sebarang kekurangan atau kelemahan jika ada. Oleh itu, personalia dalaman lebih baik dari orang luar yang tidak tahu apa-apa mengenai apa yang dievaluasi atau dinilai itu. Penilaian sumatif dikendalikan oleh pakar dari luar organisasi yang tidak terlibat dalam merangka mengatur, melaksana dan memantau perkara yang dievaluasi itu. Personalia dalaman jika ada hanya untuk menyediakan tempat dan lain-lain kemudahan asas tapi tidak terlibat dalam perbincangan atau membuat keputusan. Tugas penting yang bersiko seperti perbahasan, kritikan, malah pujian, semua ni menjadi bidang kuasa para penilai dari luar organisasi. Kenapa? Sebab merit melantik penilai dari luar organisasi ini dapat difahamkan dari beberapa sudut. Pertama, penilaian sumatif dilakukan di penghujung pelaksanaan perkara yang dievaluasi dan bertujuan untuk memberikan markah atau grade, maka sewajarnya lah dilakukan oleh orang-orang yang berkecuali dan tidak mempunyai sebarang kepentingan ke atas perkara yang dievaluasi itu. Kehadiran orang dari luar ini lebih terbuka, telus, jujur dan berani. Pandangan orang dari luar juga dianggap macam memang kita ada macam common atau trend yang common di mana pandangan orang dari luar ni dianggap lebih sah dan meyakinkan orang ramai. Kedua, evaluasi yang dikendalikan oleh orang-orang luar dilihat oleh orang ramai sebagai lebih berwibawa kerana ia adalah hasil pemeriksaan dan penyelidikan oleh orang-orang yang benar-benar berkecuali tanpa ada motif atau kepentingan masing-masing. Ketiga, jika evaluasi ini melibatkan responden dan untuk menjawab soal selidik, responden lebih bersedia menjawab soalan dari orang luar organisasi berbanding dengan menjawab soalan orang-orang dari dalam organisasi. Keempat, para penilai dari luar organisasi biasa datang dengan idea-idea baru yang mungkin boleh disumbang kepada aktiviti menilai ini, aktiviti evaluasi ini. Jadi kelima, isu-isu sensitif lebih mudah ditangani oleh para penilai yang berkecuali kerana sebab mereka ni tak terlibat apa-apa dan tak ada sebarang kepentingan berbanding dengan evaluasi yang dikendalikan oleh personalia dalaman. Tapi jika semua anggota jawatan kuasa penilai ini terdiri dari orang-orang luar organisasi, kelemahan juga akan timbul. Antara kelemahan ialah pertama, orang-orang dari luar organisasi yang tak mengerti dengan jelas akan kewujudan pelaksanaannya, kemudahan dan kesukaran yang dilalui dalam program evaluasi itu menyebabkan
penilaian yang dilaksanakan itu hanya berupa teori semata-mata. Kedua, para penilai dari luar organisasi sering melihat perkara nilai itu dari jauh yang kadang-kadang diterima dari mulut orang ramai atau laporan disediakan oleh orang yang berkepentingan. Maklumat yang diterima mungkin tak tepat dan boleh menyukarkan lagi dalam membuat keputusan. Ketiga, untuk melantik para penilai dari luar sering memakan masa yang panjang, terutama jika bilangannya terdiri dari beberapa orang. Ini adalah kerana untuk mendapatkan persetujuan tarikh membuat penilaian pun sudah sulit, belum lagi menetapkan perkara-perkara lain seperti terma rujukan, pembahagian tugas, tempoh masa bagi tiap-tiap peringkat dan kaedah mempersembahkan laporan awal dan laporan akhir. Keempat, kos penilaian sumatif biasanya sangat tinggi. Banyak organisasi keberatan nak lakukan penilaian sumatif ni kerana ia melibatkan kos yang tinggi yang kadang-kadang tak mampu tanggung, terutama bagi organisasi besar yang ada banyak perkara yang patut dinilai ataupun dievaluasi. Berdasarkan huraian kesemua yang saya bagi ni, jelas bahawa penilai luaran ada kebaikan dia dan ada juga kelemahan dia, demerit dia, sebagaimana inilah sebagaimana yang saya nyatakan tadi lah. Walaupun begitu, kita kena jelas penilaian sumatif ini mustahak juga dilakukan dari semasa ke semasa, terutamanya untuk memberikan grade atau pengiktirafan. Penilaian formatif pula mustahak dilakukan untuk tujuan nak tambah baik suatu program, produk, prosedur atau objektif. Sekarang kita pergi ke persoalan yang seterusnya, iaitu apa yang harus dinilai ataupun dievaluasi. Sebelum memulakan evaluasi, adalah mustahak bagi para penilai mendapat kepastian tentang apa sebenarnya yang hendak dievaluasi. Biasanya penganjur, sponsors akan menentukan aspek-aspek yang hendak dinilai ni, dan semua ini dinyatakan dalam terma rujukan. Tapi ada juga pihak penganjur yang tidak meletakkan aspek-aspek yang hendak dinilai ini. Sebaliknya, pihak penganjur menyerahkan pada budi bicara dan kebijaksanaan para penilai menyediakan terma rujukan ini. Jika begini keadaan dia, maka para penilai hendaklah berunding sesama mereka lah untuk mengambil ketetapan apakah aspek yang harus ditumpukan dalam penilaian ini. Jadinya ada 3 pendekatan yang selalunya menjadi tumpuan para penilai apabila mereka nak menetapkan aspek yang akan dinilai ini. Pertamanya, penilaian evaluasi itu ditumpukan pada keseluruhan perkara yang nak dievaluasi itu. Jika ada 10 aspek yang berkaitan, maka semua 10 aspek ni kena dievaluasi. Ini nama dia penilaian umum. Yang menyeluruh, penilaian umum yang menyeluruh, di mana semua aspek berkaitan dengan perkara itu diberikan tumpuan. Contoh dia Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menilai keseluruhan perkhidmatan polis diraja Malaysia pada tahun 2004. Ini adalah contoh evaluasi yang menyeluruh. Pendekatan yang kedua ialah di mana hanya sebilangan aspek sahaja dari semua aspek yang ditumpukan untuk dinilai ataupun dievaluasi. Aspek-aspek lain tak terlibat dalam aktiviti evaluasi ini. Sebagai contoh, tugas Lembaga Akreditasi Negara LAN ataupun dikenal sebagai LAN, LAN, yang dilantik oleh bahagian pelajaran tinggi untuk memantau program pembelajaran di institusi pengajian tinggi swasta IPTS, biasanya tumpukan pada sebahagian aspek saja. Antaranya contohnya dia tumpukan pada kurikulum, sukatan pelajaran, rancangan pembelajaran, syarat kemasukan pelajar, kelulusan dan pengalaman pensyarah, pemarkahan dan taburan markah dan penggradan. Artinya, selain daripada aspek-aspek yang sebutnya, ada lagi aspek-aspek lain yang berhubung dengan satu program pelajaran itu, tapi dia tak diliputi ataupun tak di-cover lah oleh evaluasi ini. Dan pendekatan yang ketiga ialah evaluasi itu hanya tumpukan pada aspek-aspek yang bermasalah saja, manakala aspek-aspek lain yang jalan lancar tak di-cover ataupun tak diliputi oleh penilaian ini. Artinya penilaian itu khusus ke atas bidang-bidang yang bermasalah, ataupun orang putih kata evaluation of the problematic areas. Sebagai contoh, saya nak bagi sebuah fakulti mendapati proses pembelajaran dan pengajaran berjalan lancar, tapi melalui maklum balas dari majikan, produk yang itu produk dia siswazah lulusan siswazah tu didapati kurang berjaya setelah mereka bekerja. Pihak majikan ni mendapati lulusan dari fakulti rendah motivasi, tak mahir komunikasi,
takut keluarkan pendapat, kurang keyakinan diri dan terlalu menunggu arahan. Jika begini keadaannya, fakulti berkenaan pentinglah untuk fakulti berkenaan mengadakan penilaian formatif dengan melihat aktiviti, kurikulum dan kurikulum. Maknanya apa yang hendak nak diliputi kat sini bila dengan melihat aktiviti kurikulum dan co-kurikulum ialah cuba lihat cara pensyarah mengajar. Mungkin pelajar tak digalakkan bertanya, apatah lagi berhujah dengan pensyarah kerana pelajar dilatih bahawa pensyarah sahaja yang betul dan pelajar harus menelan bulat-bulat apa jua yang disampaikan oleh pensyarah. Pensyarah mungkin terlalu gemar berikan nota, macam saya ni, gemar berikan nota di mana pelajar dikehendaki menghafal nota dan kemudian mengeluarkan semula isi nota itu semasa menjawab soalan final exam contohnya. Akibatnya, pelajar yang mahir menghafal akan dapat markah tinggi, tapi lepas habis periksa, pelajar ni lupa semua yang mereka hafal dan bila diberbincang, mereka sering ketandusan idea. Selain dari menilai kurikulum, para penilai juga harus menyemak aktiviti kurikulum sama ada wujud amalan menggalakkan pelajar berdebat, berforum dan bersyarah yang menuju ke arah kemahiran berkomunikasi secara rasional dan bertikam lidah, apostrofi bertikam lidah tapi secara profesional. Pengendalian co-kurikulum memainkan peranan penting bagi melatih siswa-siswa berketerampilan, berkeyakinan, berani berkomunikasi, mahir berdebat, berhujah, tak segan mengemukakan pendapat dan bersedia mempertahankan hujah secara spontan dan dengan cara yang menarik. Kita kena faham bahawa tiap-tiap evaluasi itu hendaklah dikendalikan secara saintifik menerusi kaedah yang telah diterima pakai dalam ilmu evaluasi. Apa jua perkara yang dinilai sama ada program, produk, prosedur atau objektif, dia mengkehendakkan kaedah yang sah, difahami oleh orang ramai dan diiktiraf oleh pakar-pakar dalam ilmu evaluasi supaya hasil penilaian tu berwibawa. Evaluasi yang dilakukan sambil lewa, bersahaja dan tak ikut mana-mana kaedah yang diakui oleh ilmu evaluasi tak mungkin dapat pertahankan kewibawaannya dan kesahihan hasil evaluasinya. Oleh demikian, adalah mustahak bagi para penilai memutuskan dua perkara penting sebelum mereka mulakan sebarang evaluasi ke atas tujuh perkara. Tak kira lah sama ada itu program, nak buat evaluasi program, produk, prosedur atau objektif. Pertama, para penilai hendaklah menentukan model mana yang akan digunakan dalam mengendalikan evaluasi. Kedua, apakah kaedah, metodologi lah yang akan dipakai untuk mengumpul maklumat atau data bagi menjadikan keseluruhan aktiviti evaluasi ini. Okey, kalau kita lihat, terdapat beberapa kaedah sering mendapat perhatian para penilai ketika mereka melakukan evaluasi. Di sini terdapat 6 kaedah. Yang pertama, kaedah soal sidik. Kedua, kaedah temuduga. Ketiga, kaedah pemeriksaan dan penelitian hasil kerja. Keempat, pemerhatian di lokasi. Kelima, teknik Delphi. Dan keenam, unobtrusive measurements. Jadi, kita akan lihat dengan lebih mendalam sebahagian daripada kaedah ini di bab seterusnya, di minggu kuliah yang seterusnya. Kerana selepas ini kita akan fokus dahulu kepada komponen apakah tindakan susulan yang harus diambil oleh penilai di akhir program evaluasi itu. Kita kena faham evaluasi adalah sesuatu aktiviti yang rumit. Namun jika mereka ni, para penilai ni mengendalikan program evaluasi ini dengan terancang dan punya prosedur yang rapi serta ada strategi yang tepat, pasti dia akan berikan hasil yang sah dan tepat. Tetapi aktiviti evaluasi sahaja tak beri apa-apa makna tanpa tindakan susulan sebagai reaksi pada aktiviti evaluasi itu. Tindakan susulan ini biasanya dilakukan oleh pihak lain dan bukan para penilai. Tugas para penilai berakhir di penghujung evaluasi. Tanggungjawab terakhir para penilai ialah sediakan laporan terperinci berkaitan dengan evaluasi ini. Jadi ada 3 jenis laporan yang dikaitkan tindakan susulan ni. Yang pertama adalah laporan awal berjadual. Seorang setiausaha biasanya dilantik oleh pasukan penilai untuk menyediakan laporan berhubung dengan aktiviti evaluasi ini adalah menjadi tanggungjawab setiausaha menyediakan laporan sederhana panjangnya dan kandungannya pada penghujung tiap-tiap peringkat kerja yang dijayakan oleh kumpulan penilai ini. Peringkat pertama mungkin membagikan tugas dan menyenaraikan secara terperinci tanggungjawab khusus tiap-tiap ahli kumpulan penilai
termasuk menyenaraikan peralatan yang diperlukan untuk mengendalikan evaluasi ini. Peringkat kedua, mungkin membiasakan diri dengan proses menilai, mengumpulkan peralatan dan mendapatkan bajet untuk kegunaan semasa menilai. Peringkat ketiga, mengutip data yang dimulai dengan menemui responden untuk diberikan taklimat mengenai keseluruhan evaluasi ini. Peringkat keempat, menganalisa data, menyediakan draft awal diikuti dengan perbahasan di kalangan ahli-ahli berkenaan dengan draft awal ini. Peringkat kelima, sediakan laporan akhir yang komprehensif mengenai keseluruhan evaluasi untuk dimajukan ataupun di-forwardkan kepada penaja ataupun sponsors. Laporan awal berjadual bermaksud pada tiap-tiap penghujung tugasan, setiausaha menyediakan laporan berkaitan dengan semua perkara yang berlaku, dialami dan ditemui pada peringkat berkenaan sahaja. Gunanya supaya para penilai tak mudah lupa dan senang pula memulakan kerja pada peringkat yang berikutnya. Selain dari itu, laporan awal berjadual ini memudahkan kumpulan penilai menyediakan laporan akhir pada penghujung keseluruhan kerja nanti. Panduan bagi menyediakan laporan berjadual ini dijelaskan dalam Gantt chart. Jadi kita kena harus ingatlah, tak semua kita boleh tengok Gantt chart ni menampakkan ada 5 peringkat tugasan yang dijadikan tumpuan dalam evaluasi. Jadi kita kena faham bahawa ini adalah contoh semata-mata. Harus diingat bahawa tak semua evaluasi melalui 5 peringkat ini. Mungkin ada evaluasi yang melalui kurang dari 5 peringkat atau lebih dari 5 peringkat. Kita pulanglah kepada kumpulan penilai untuk tentukan berapa peringkat tugasan bergantung pada kapasiti tugasan dan keperluan sebenar perkara yang dievaluasi itu. Dari satu peringkat ke peringkat lain, tempoh masa yang dilalui juga tak sama. Dan contohnya, tempoh masa yang dilalui bagi keseluruhan penilaian ialah lebih kurang berapa ni? 4 minggu lah. Lebih kurang 19 minggu. 3 minggu campur 2, 5, campur 6, 11, campur 4, 15, campur 4 lagi 19 minggu lah total . Jadi oleh demikian, kita kena faham para penilai bebas tentukan tempoh masa yang mereka lalui untuk jadikan aktiviti evaluasi sebagaimana yang ditugaskan kepada mereka oleh pihak penaja atau mana-mana pihak yang memerlukan perkhidmatan para penilai ini. Harus kita ingat juga bahawa masa yang diperuntukkan bagi tiap-tiap peringkat kerja hendaklah sesuai dengan aktivitinya. Terlalu singkat masa bagi menyiapkan beberapa aktiviti boleh menjejaskan hasil evaluasi. Manakala kalau terlalu panjang masa diperuntukkan bagi sedikit aktiviti, boleh rugikan masa, kos, tenaga dan motivasi orang-orang yang terlibat dalam evaluasi itu. Seterusnya kita pergi ke laporan yang kedua, iaitu laporan awal tidak berjadual. Laporan awal tidak berjadual artinya laporan yang disediakan oleh kumpulan evaluasi pada bila-bila masa apabila perlu tanpa terikat pada tempoh atau keadaan yang tertentu. Laporan ini disediakan apabila timbul satu-satu insiden yang tak diduga yang boleh menjejaskan pengendalian keseluruhan evaluasi itu. Sebagai contoh, pada peringkat kedua jadual evaluasi, 2 orang ahli kumpulan jatuh sakit, masuk hospital. Masing-masing untuk tempoh 3 dan 5 hari. Akibatnya, kumpulan ini telah kehilangan 8 hari bekerja. Ini sudah pasti jejaskan keberkesanan pencapaian kumpulan tu. Jadi laporan mesti disediakan yang dikemukakan kepada penganjur untuk pengetahuan semata-mata. Kita kena update lah penganjur kita akan insiden ni. Jadi sebenarnya ada banyak lagi contoh yang mengendaki penyediaan LTB. Di antaranya kerosakan kenderaan, lewat tiba instrumen, bencana alam, kehabisan peruntukan akibat pembelajaran yang tak diduga, ataupun wabak penyakit yang berlaku serta-merta di lokasi evaluasi. Contohnya coronavirus sekarang ni kan. Jadi jika semuanya berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan, maka laporan awal tidak berjadual ni tak perlu disediakan. Kesimpulannya, laporan awal tidak berjadual ni bukanlah satu keperluan mutlak, melainkan boleh jadi ada atau tiada ikut keperluan semata-mata. Last but not least, kita akan pergi ke laporan akhir. Okay. Hasil sebenar penilaian ini dijemakan dalam laporan akhir. Hasil sebenar evaluasi inilah. Hasil sebenar evaluasi ini dijelmakan dalam laporan akhir. Kerja-kerja berat
sulit dan penuh cabaran yang dilaksanakan selama berbulan-bulan, malah ada yang makan masa bertahun-tahun tu, dilaporkan dengan teliti, secara terperinci dan menyeluruh dalam laporan akhir ni. Laporan akhir ni adalah, maknanya dengan kata lain, laporan akhir ni adalah hasil menyeluruh yang dilalui dan ditemui pada sepanjang tempoh para penilai mengendalikan evaluasi ini. Sama ada penilaian formatif atau penilaian sumatif, laporan akhir adalah sama-sama penting yang mesti disediakan dengan teliti mengikut peraturan yang biasa dipakai dalam evaluasi. Sementara laporan awal berjadual dan laporan awal tak jadual boleh disediakan dalam bentuk sederhana. Laporan akhir hendaklah disediakan melalui beberapa peraturan yang bersifat profesional supaya lebih berbahawa, sah, diyakini dan boleh dipertanggungjawabkan. Laporan akhir, susunan kandungannya, cara penulisannya dan bahasa persuratannya kita akan bincangkan dengan meluas dan mendalam pada kuliah yang akan datang. Kesimpulannya, keseluruhan kuliah ini memberikan gambaran yang jelas bahawa satu-satu evaluasi itu tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, melainkan ada faktor-faktor yang dipemangkin pada aktiviti evaluasi yang meluas dan mendalam. Faktor-faktor ini mendorong pihak-pihak yang berkenaan melantik para penilai sama ada dari dalam organisasi, jika penilaian formatif, atau penilaian dari luar organisasi, jika penilaian sumatif. Hasil evaluasi itu mestilah dijelmakan dalam sebuah laporan akhir yang sah, tepat dan padat. Laporan akhir yang mendorong cirinya hanya boleh diperolehi melalui aktiviti evaluasi saintifik yang dilakukan secara profesional. Satu perkara yang kita harus ingat ialah tiap-tiap evaluasi mesti diikuti dengan tindakan susulan berupa pelaksanaannya. Walau hebat mana penilaian itu dan tinggi mana tak ketepatan penemuannya, tidak akan mendatangkan semua hasil jika tidak diikuti dengan tindakan susulan sebagai tindakan pelaksanaannya. Inilah kerana evaluasi bukan suatu bentuk latihan semata-mata, tapi suatu aktiviti yang mempunyai tujuan murni ke arah menghasilkan maklumat yang berfaedah. Evaluasi ni kita anggap sebagai adalah alat untuk mencemerlangkan pengurusan. Tiap-tiap pengurus, tidak kira sama dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, penghilangan ke, pengeluaran produk atau dalam bidang perkhidmatan semata-mata, harus arif dengan ilmu evaluasi, berminat melakukan evaluasi dan berkebolehan melakukan evaluasi. Para pengurus pada apa jua peringkat harus mengendalikan evaluasi dari semasa ke semasa. Evaluasi mereka disasarkan sama ada kata program, produk, prosedur atau objektif yang mana relevan dengan tugas, tanggungjawab ataupun skop masing-masing. Pengurus yang sering laksanakan evaluasi adalah pengurus yang prihatin, berwawasan dan komited terhadap majukan organisasi yang diketuainya. Sebaliknya, pengurus yang tak minat melakukan evaluasi adalah pengurus yang kaku dan tidak bersifat proaktif. Sekian sahaja kuliah kita pada minggu ini. Semoga berjumpa lagi. Selamat berjaya.